إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله. Tuan-tuan, salat qasar ini, salat qasar semasa musafir hukumnya wajib. Salat qasar di waktu musafir hukumnya wajib. Banyak dalil-dalil daripada Quran, dari hadis yang sahih yang mengancam orang yang tidak melakukan salat qasar kalau di musafir. Apa salahnya kita langkah ke halaman 6? Lihat di halaman 6. Di halaman 6, Imam At-Tabarani rahimahullah telah meriwayatkan sebuah hadis yang kesemua perawinya menepati syarat perawi hadis yang sahih. Salatus safari raka'atan, man khalafat sunnah faqad kafar. Solat orang musafir itu 2 rakaat. Siapa yang menyalahi sunnah maka kafirlah dia. Allahu Akbar. Ini menunjukkan dosa besar. Di dalam buku Subulus Salam, kalau kita lihat, Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, siapa yang musafir tidak mengqasar salatnya, jamak masalah kedua, tidak mengqasar salatnya, dia sudah buat bid'ah. Kullu bid'atin wa kullu dalalatin. Subhanallah, anak kecil pun boleh menghafal, seringnya kita baca. Ini fatrah. Jadi kembali ke halaman 2. Al-Quran telah mewajibkan setiap orang beriman agar sentiasa mendirikan solat walaupun di dalam pelayaran, dalam apapun keadaan dan di mana sahaja ia berada, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, aqimus salat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah oleh kamu solat, keluarkanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi solat tidak boleh tinggalkan. Man tarakas solat muta'ammidan faqad kafar. Siapa meninggalkan solat dengan sengaja dia kafir. Bukan saja meninggalkan solat dengan cara tidak solat, tetapi ada orang yang solat tetapi dikatakan tidak solat. Kenapa? Kerana dia tidak menepati perintah Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Jadi pelajari solat. Memang ada orang mengatakan, kenapa nak belajar solat lagi? Apakah kita budak tadika? Tidak. Banyak orang yang solat di akhir zaman, solatnya berlebih-lebihan. Apa arti berlebih-lebihan? Bid'ah. Banyak orang yang bertahara di akhir zaman, taharanya berlebih-lebihan. Nanti kita akan bincang di sini bab doa ni. Tadi kita bincang sedikit di mana, di Gombak. Jadi kalau boleh, betulkan solat anda, termasuk solat semasa musafir. Apakah solat musafir itu tamam, 4 rakaat atau 3 rakaat? Solat musafir itu adalah 2 rakaat kecuali maghrib, tidak boleh dikosarkan. Dan perintah Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, adalah hadis yang tidak mansuh. Hadisnya Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Dan contoh salat wajib diambil daripada Rasulullah SAW kerana keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW adalah contoh atau ikutan yang baik, terutama dalam masalah solat. Jadi kalau solat tidak mencontohi Rasulullah SAW, maka solatnya batal. Solat kalau tidak mencontohi Rasulullah SAW, solatnya batal. Perhatikan ni. Dan cuba lihat di halaman 3. Tentang fardunya solat qasar apabila kita musafir. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, faradallahu as-salata hinna faradaha rak'atain fil hadar was safar, fa uqirrat salatu as-safar wa zida fi salati al-hadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, di ketiga Allah mewajibkan solat. Di ketiga Allah mewajibkan solat. Dia mewajibkan sebanyak 2 rakaat. Sama ada di dalam keadaan kediaman ataupun mukim atau pelayaran, yakni musafir. Jumlah 2 rakaat tersebut ditetapkan sebagai jumlah rakaat solat dalam perjalanan. Dan ditambah 2 rakaat ketiga dalam keadaan bermukim. Yakni setelah musafir,
ada surah Hijrah, maka dijadikan 4 rakaat. Okey. Saya katakan setelah Hijrah, bermakna di Mekah dulu solat Zuhur 2 rakaat, solat Asar 2 rakaat, solat Isyak 2 rakaat. Itu di Mekah dulu. Tetapi bila musafir, solat Zuhur jadi 4, solat Asar jadi 4, solat Isyak jadi 4, solat orang musafir tetap 2. Dalilnya apa? Wa an Aisyah, hadis di bawah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Thumma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa furidat 4." Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, lalu difardukan solat orang mukim 4 rakaat. Jadi sekarang berbeza di antara sembahyang mukim dengan sembahyang orang musafir. Mukim 4 rakaat, tapi bagi orang yang musafir 2 rakaat. Kecuali maghrib tidak boleh dibagi 2. Lihat di halaman 4. Saya bacakan hujah-hujahnya dulu, kemudian kita fikirkan. Dan kalau saya sampaikan tidak faham, saya beri ruang soalan sebanyak-banyaknya insya-Allah. Kita balik pukul 12 tak apa ya? Insya-Allah bersedia, besok cuti. Tak ada alasan ya? Iya. Insya-Allah yang tak ada kenderaan, mintalah sahabat-sahabat kita bantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah atas kebaikan dan takwa. Lihat di halaman 4. Saya nak jumpa antum pun kalau nak jumpa sebulan sekali atau 2 kali lebih-lebih. Sebulan 2 kali pun jarang nak dapat. Ya, ambillah apa yang Allah beri kepada antum pada malam ni. Bukan ana yang beri Allah, ana perantara saja. Sebab ini semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibnu Umar qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atana wa nahnu dalalun فعلمنا فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نسلي. Bukan disebut nusalliya, didomahkan nunnya. An nusalliya rak'ataini fi safar. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i. Dari Ibnu Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mendatangi kami sedangkan kami dalam keadaan tersesat, yakni tersesat jalan. Lalu baginda mengajar kami, dan antara yang diajarkan kepada kami ialah bahawa Allah Azza wa Jalla, perintah Allah memerintahkan kami agar kami solat 2 rakaat di dalam berpergian, yakni musafir. Orang yang sesat tadi dalam keadaan musafir berjumpa Rasulullah, apa yang dipesan oleh Rasulullah? Perkara yang besar, yakni solat qasar. Kata Rasulullah SAW, orang yang musafir seperti anta, solatnya qasar. InsyaAllah kita teruskan. Faradallah as-salah ala lisanin nabiyikum sallallahu alaihi wasallam fil hadari 4 wa fis safari rak'atain wa fil khawfi rak'ah. Allah mewajibkan kepada kamu solat melalui sabda Nabi kamu sebanyak 4 rakaat ketika sedang mukim, yakni bukan musafir, 2 rakaat ketika dalam perjalanan, dan 1 rakaat dalam keadaan takut, yakni perang. Kalau ada berdentam-dentum, kita pegang senjata, tak berhenti-berhenti, takkan kita tak solat. Jadi sembahyangnya nanti kita ajar bagaimana sembahyang waktu perang. Kita jangan bincang dulu, nanti tak jadi solat safar ni. Ya? Jadi kita habiskan solat safar, kita akan bincang di satu masa tentang solat waktu perang ni. Kemudian semua dikosarkan yang 4, kecuali subuh tetap 2 dan maghrib tetap 3. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, illa al-maghriba fa innaha witrun nahar wa illa subha fa innaha tatulu fiha al-khira'ah. Kecuali maghrib, kerana maghrib adalah untuk siang hari, dan subuh kerana surah ataupun ayat yang dibaca pada solat subuh adalah panjang-panjang. Jangan baca solat subuh nanti inna a'tainakal kautsar, kemudian kul huwallah. Tidak boleh. Rasulullah SAW di antaranya dibaca surah-surah panjang seperti surah At-Tabarak, tabarakalladzi biyadihil mulk, itu dibaca. Misalnya kemudian dibaca selepas itu hal ataka hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura, dan semua yang panjang-panjang. Itu subuh. Makanya subuh disuruh 2 rakaat kerana disuruh membaca surah yang panjang-panjang. Tetapi ada imam-imam kita baca inna a'taina kul huwallah.